Saham is more than just investing. Gandakan profit walau tengah relaxing. Saham is more than just investing. Gandakan profit walau tengah relaxing. Hey, hey. Start investing. Hey, hey. Walau tengah relaxing. Saham is good, saham is cool. Saham is also an investment tool. Scheme cepat kaya, don't act the fool. Labur dekat saham, get paid in full. Tak payah nak stress, buka CDS. Tak payah bajet besar kalau nak invest. Saham senang faham, tak payah nak stress. Orang biasa-biasa pun boleh invest. Saham kecundang kalau tak ada ilmu. Sebab tu belajar dengan AAA dulu. Study fundamental dan technical. Jangan terus jump, itu tipikal. Kalau melabur, kena ikut trend. Duit takkan beranak kalau simpan kat poket. Tak payah modal besar, own company besar. Cita-cita besar, boleh untung besar. Saham is more than just investing. Gandakan profit walau tengah relaxing. Saham is more than just investing. Gandakan profit walau tengah relaxing. Hey, hey. Start investing. Hey, hey. Walau tengah relaxing. Dah buka CDS, jangan takut nak invest. Dah belajar ni best, boleh buat rugi less. Sebelum nak earn, kita kena learn. Supaya invest, nanti duit tak burn. Jangan tamak, jaga emosi. Orang tamak memang selalu rugi. Tak payah kelulusan, tak payah college degree. Suri rumah pun boleh buat benda ni. Kena berani, ambil tahu ekonomi. Rugi tu pasti, boleh minimalkan rugi. Boleh berdagang kalau banyak masa. Boleh melabur kalau tak ada masa. Tak ada masa, kena cari masa. Ini untuk simpanan hari tua. Jadi marilah, ini patut syariah. Duit banyak nanti boleh amal jariah. Saham is more than just investing. Gandakan profit walau tengah relaxing. Saham is more than just investing. Gandakan profit walau tengah relaxing. Hey, hey. Start investing. Hey, hey. Walau tengah relaxing. Saham is more than just investing. Gandakan profit walau tengah relaxing. Saham is more than just investing. Gandakan profit walau tengah relaxing. Hey, hey. Start investing. Hey, hey. Walau tengah relaxing. Saya menyertai kelas TPO 5 ni kerana paling besar sekali adalah saya merupakan pengurusi Persatuan Sahabat Tahfiz Al-Falah Bertalam Raub, yang mana 4 ahli saya iaitu guru tahfiz di-terminate ya, kerana pada masa Covid PIBG tidak mampu membayar ataupun meneruskan tajaan. Jadi saya amat terkesan apabila saya melihat Ustaz Yaakob Yusra dapat mencari dana dengan saham ini. Jadi saya tertarik untuk belajar macam mana teknik-teknik untuk mendapatkan dana bagi saya menggunakan, terutamanya bagi tahfiz yang saya jadi pengurusi. Okey, sejujurnya saya lihat penyampaian oleh Tuan Haji Asri ini adalah tersusun. Dia menerangkan step by step. Saya melihat daripada video dulu, video YouTube yang disediakan oleh Haji Asri. Saya tengok, saya faham apa tu. Sebelum ni saya pun tak tahu CDS tu apa, saya pun tak tahu. Bila diterangkan melalui video dan dalam kelas TPO lagi diterangkan lagi, alhamdulillah saya dapat sedikit demi sedikit menambah ilmu pengetahuan saya mengenai saham ini. Alhamdulillah. Bagi yang mengatakan Haji Asri ini dah kaya, tetapi kenapa lagi nak mengajar saham? Okey, kita kena ingat pertama, apa yang kita ajarkan ini
mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Ilmu ini apabila orang lain amalkan, orang lain trade saham ini dapat untung dan dapat lagi didermakan kepada pusat tahfiz, didermakan lagi kepada masjid surau, ianya akan berpanjangan. Secara automatik orang yang mengajar tadi akan dapat juga bahagian dia, akan dapat juga pahala dia. Ya. Jangan kita beranggapan bila kita dah kaya, buat benda kita nak tolong orang lain. Lebih baik kita memberi ilmu. Saya katakan pada Haji Asri tadi, saya katakan Tuan Haji teruskan perjuangan jihad Tuan Haji dalam ilmu kepakaran Tuan Haji. Ya. Jangan bila kita dah kaya, kita dah lupa orang lain. Ya. Kita ada ilmu, kita ajar orang. Kita ada kewangan, kita bantu orang. Ya. Moga-moga dengan pertolongan ini asbab kita mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi sesiapa yang mengatakan mahal, pada saya tidak. Kerana apa? Ilmu yang diberi ini adalah lagi mahal dengan apa yang kita dapat. Maksud dia, kita invest dengan kadar yang kita bayar yuran tersebut, kita akan dapat lagi banyak. Kerana apa? Ilmu ini kita akan dapat lagi banyak dan lagi banyak. Dan kita boleh manfaatkan. Pada saya akan menggunakan tagline kita untuk diri dan ummah. Bukan untuk diri saya saja, dan kita akan kembangkan kewangan, pendapatan yang kita dapat itu untuk kemajuan ummah, insya-Allah. Sebelum ni saham lah, bila sebut saham ni kita cuma tahu harga naik turun, lepas tu jual beli dan dapat keuntungan. Tapi melalui TPO 5 ni saya belajar dari segi kaedah lah dan teknik. Cuma apa yang lebih penting daripada teknik adalah asas kepada saham tu sendiri. Macam mana kita nak terlibat dengan saham dan apa yang perlu kita tahu. Saham ni boleh berikan keuntungan yang tinggi pada kita, pulangan yang luar biasa, tapi dalam masa yang sama dia juga boleh menyebabkan kita mengalami kerugian yang juga luar biasa. Rugi itu pasti. So dalam saham ni memang akan ada kerugian, tapi macam mana kita nak minimizekan kerugian supaya kita boleh lebih maju ke hadapan lah. Pertama sekali saya menyertai webinar lah, Labu Saham Plus. So daripada situ saya timbul minat. So bila saya nak sertai program ni, bila saya tengok package dia tu, saya sendiri pada mulanya memang saya rasakan mahal. Saya pernah rujuk pada kawan-kawan, so ada yang kata bayar 300, bayar 500, tapi dia hanya dapat maklumat melalui Telegram, masuk dalam grup, lepas tu bagi video just tanpa guru. Jadi bila saya tekad, sebab adab untuk kita belajar kita perlukan guru. Dalam Islam sendiri kita kena bertalaki untuk kita dapatkan ilmu. Jadi selepas saya menyertai program Haji Asri ni sangat berbeza lah dengan apa yang saya dapat. Saya rasa bayaran yang saya bagi kurang berbanding dengan ilmu yang saya dapat lah. Sebelum menyertai program ni, Haji dah bagi support dah. Dia panggil pra-persediaan. Okey, melalui pra-persediaan ini pun saya dah dapat menjana keuntungan 33%. Hanya dengan menyertai kelas pra-persediaan. Tak masuk lagi analisis teknikal dan juga fundamental yang inilah. Cuma Haji bagi tahu ya, basic berkenaan dengan saham. Daripada situ saya dah praktis sikit dan alhamdulillah saya dapat pulangan 33%, yang mana masa tu saya rasa agak berbala lah, dan pulangan tu sendiri sebenarnya dah cukup untuk bayar yuran TPO 5 saya. Tuan Haji Asri ni, Muhammad Asri Ahmad ni, dia seorang yang berkarisma dan mudah didekati. Walaupun kelas hanya dibuat secara online, tetapi sikap dan cara penyampaian Haji menyebabkan kita rasa dekat. Kenapa Haji perlu buat kelas sedangkan Haji dah dapat keuntungan daripada saham. Ini adalah dakwah secara tidak langsung yang Haji Asri buatlah. Sebenarnya dia melahirkan pedagang yang tega untuk mengeluarkan zakat. Untuk masuk kelas kita kena bayar. Sedangkan kita nak mengaji Al-Quran sekarang ni pun online pun kena berbayar. Ilmu dia tak akan dapat secara bergolek. Kita kena ada usaha untuk dapatkan ilmu. Jadi kita boleh beza sebenarnya ilmu yang kita dapat secara percuma dengan ilmu yang kita dapat dengan kita bayar, kualiti dia sangat berbeza. Saya bukannya persoalkan kualiti dari segi orang yang memberi ilmu, tetapi kualiti orang yang menerima ilmu. Jadi dengan adanya bayaran, peserta akan rasa menemui sesuatu yang
sangat berharga. Tapi berbalik kepada apa yang saya cakapkan tadi, The Protege ni adalah satu medan dakwah bagi haji. Alhamdulillah, keuntungan pertama saya yang 33% tadi itu, kalau dalam Islam zakat adalah 2.5% daripada pendapatan. Tapi saya dengan motivasi yang haji bagi, keuntungan pertama saya nak separuh daripada keuntungan itu saya nak bayar zakat. Dan alhamdulillah saya dah dapat melaksanakannya lah. Okay. Mereka telah berjaya. Selalu bersama dalam berpikir dan menjalani. Karya kita ada sebab, karya kita ada makna. Jadi sebab itu kita perlu teruskan usaha ini dan ingin mendidik lebih ramai di kalangan luar sana untuk belajar bagaimana untuk menggandakan wang dengan betul, sah dan patuh syariah, agar wang yang diperoleh ini dapat kita berikan semula kepada masyarakat, terutama kepada umat. Ambil lagi. Good job. Dalam setiap Mari. takkan selamanya. Berani. Oh, yeah. Takkan selamanya. Memang saya tak tahulah saya nak cakap. Tak tahulah saya nak cakap. Mau sampai saya cakapkan saya tidur tepi longkang. Sebenarnya atas dunia ni semua hak ni hak Allah. Allah akan ambil balik pada kita. Tapi bagaimana kita nak membalancekan apa yang Allah pinjamkan kepada kita ni adalah kepada hak bersama. Maka itu adalah tujuan hidup kita. Sebab tuan-tuan, kita hidup kaya macam mana pun, kita akan makan sama sepinggan macam orang. Dan sepinggan yang sama kita boleh kongsi kalau Allah izinkan ada lebih pada kita. InsyaAllah kita teruskan misi ini antara saya punya kenapa saya follow haji lah. Saya tak boleh buat sendiri. Saya punya family pun banyak lagi saya nak kena bantu. Tapi dengan haji ni saya jadikan platform untuk bantu lebih ramai orang. Dan ramai tuan-tuan dalam keadaan hari ini yang terpaksa meninggalkan kerjaya, terpaksa diberhentikan kerja, perniagaan terganggu-gugat dengan apa yang berlaku hari ini. Jadi apa persediaan kita? Apa yang perlu kita lakukan untuk menempuh saat-saat yang penuh dengan cabaran? Saham is more than just investing. Gandakan profit walau tengah relaxing. Saham is more than just investing. Selamat, mudah, patuh syariah, melabur menambah rezeki. Ayo kita, ayo bangkit berani, Asri Ahmad Academy. Selamat, mudah, patuh syariah, melabur menambah rezeki. Ayo kita, ayo bangkit berani, Asri Ahmad Academy. Labursaham.com, Labursaham.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam. Alhamdulillah, bersiaran kita sekali lagi bagi sesi Sembang Saham setiap hari Khamis, malam Jumaat.
Dan saya percaya alhamdulillah anda telah tunaikan solat Maghrib dan Isyak dan mungkin telah juga selesaikan bacaan Yasin Al-Kahfi pada malam ni. Dan jangan lupa surah Al-Mulk sebelum tidur, insya-Allah. Moga dipermudahkan segala urusan kita. Dan selamat berpuasa kepada mereka yang berpuasa hari ini. Dan insya-Allah esok dan lusa juga kita digalakkan sama-sama untuk berpuasa. Insya-Allah semoga apa yang kita lakukan dipermudahkan oleh Allah SWT dan dirahmati oleh Dia yang Maha Kaya. Alhamdulillah. Sekali lagi kita bersiaran pada malam ini, hari Khamis malam Jumaat, bagi sesi sembang saham, dan mana tajuk malam ini adalah berkait rapat dengan saham percuma. Kerana saya lihat sebelum ini apabila saya berkongsi tentang bonus issue, tuan-tuan, saham percuma ni juga dikenali sebagai bonus issue. Alright, telah dikupas sebelum ini, tapi saya lihat ramai yang teruja dan ingin mendapatkan saham percuma ini tanpa memahami apa kesan di sebalik sekiranya kita memiliki saham percuma yang diberikan oleh syarikat tersenarai di Bursa Malaysia. Jadi sebab itu, atas sebab itu saya tidak mahu anda mungkin terlibat dunia pelaburan saham ini mungkin terkejut apabila mendapat saham percuma, tetapi mungkin harga saham itu akan berubah harga dan berlakunya adjusted price atau penurunan harga yang mungkin membuatkan anda terkejut. Jadi sebab itu saya bawakan sesi malam ini secara percuma kepada anda yang setia bersama dengan kita untuk sama-sama kita fahami apakah yang dimaksudkan dengan saham percuma ataupun bonus issue. Dan sebenarnya tuan-tuan, apabila kita terlibat dalam dunia pelaburan saham, dan pelaburan saham adalah perniagaan. Jadi ada banyak perkara yang perlu kita ambil tahu, terutamanya dari segi corporate exercise atau corporate action yang dibuat oleh syarikat-syarikat tersenarai. Jadi kita sebagai seorang pemegang saham atau pelabur dan syarikat yang kita laburkan, seharusnya kita kena tahu tindak tanduk kita dan kena tahu apa yang berlaku dalam syarikat yang kita laburkan. Jadi sebab itu pada malam ini saya bawakan topik ini supaya di kalangan kita yang mungkin teruja dengan istilah saham percuma, teruja dengan bonus issue ini, tidak terkejut apabila berlakunya X date. Alright, kerana kita sedia maklum apabila kita melihat saham-saham membuat lonjakan demi lonjakan, alright, syarikat mengalami keuntungan besar, maka syarikat ingin memberi ganjaran kepada pemegang sahamnya melalui saham percuma. Jadi perkara ini yang saya ingin kongsikan pada malam ini dengan harapan terutama di kalangan alumni The Protege. Saya harap anda mendapat manfaat perkongsian ini dan juga kepada anda yang sentiasa setia bersama kita. Dan seperti biasa, sekiranya share yang saya dapati, like yang saya dapati hari ini tak sampai, sebab kita lihat ada hampir 2,000 mereka yang secara langsung bersama kita. Kalau share saya tak dapat kurang daripada 1,000, saya akan delete video ini seperti biasa. Sejurus selepas program, saya akan delete. Melainkan kita dapat 1,000 share, menunjukkan anda juga sebar-sebarkan ilmu manfaat ini kepada masyarakat melalui share yang anda klik, like yang anda klik, komen yang anda berikan. Kita akan kekalkan video ni di Facebook ni. Ini seperti biasalah kan, normal lah kan. Kalau tidak tak ramai tak berminat. Jadi buat apa kita nak teruskan. Tapi ini kepada mereka yang committed untuk melihat, untuk belajar sama-sama kita belajar sepanjang 1.5 jam sesi pada hari ini. Sebelum itu, saya ucap tahniah kepada mereka yang telah pun tamat dan bergelar Momentum Trader. Oh, hebat korang, aku kagum tengok korang. Saya bersama tuan-tuan. 2 hari saya melihat anda bersama dengan Master Yus, kan? 2 hari berturut-turut melihat secara langsung bagaimana korang merebut peluang di depan mata, dan tahniah saya ucapkan. Dan mungkin ada di kalangan kita yang mungkin boleh berkongsi berapakah pulangan yang anda perolehi sepanjang 2 hari sesi bersama Master Yus. Alright, sebab saya dapati ramai yang berkongsi di Facebook meraih ada yang 5 angka. Kan terus terbayar yuran. Masya-Allah, tabarakallah. Kan ada yang ribuan ringgit, ada yang ratusan ringgit. Oh, luar biasa. Saya teruja. Kerana saya memang mengikuti perkembangan yang berlaku. Walaupun pagi tadi saya bersama dengan Jacob, sesi bersama Jacob, tetapi sempat memang sepanjang 2 hari ini bila tak ada sesi itu saya melihat dan mendengar program Momentum Trading yang berlangsung sepanjang 2 hari yang tamat pada petang tadi. Tahniah saya ucapkan, kerana menjadi seorang momentum trader. Dan saya percaya anda banyak belajar tentang bagaimana untuk menjadi seorang trader tegar dalam dunia pelaburan saham. Sebab itulah ilmu tak habis. Ilmu tak habis. Dan insya-Allah sekiranya kepada mereka yang telah habis momentum trading tadi 2 hari dan melihat dan dah dapat balik modal pun, alhamdulillah, jangan lupa sesi seterusnya untuk melengkapkan segala ilmu yang telah anda pelajari adalah program Trading the Charts, bersama
Kakdibah kita. Yang akan berlangsung pada awal bulan 9. Jadi, maka akan lengkaplah program di bawah Asri Ahmad Academy untuk pemantapan ilmu yang anda telah pelajari, dan anda pilihlah, kenallah diri anda yang manakah yang anda ingin jadi. You nak jadi MT ke, atau nak jadi TTC ke, Trading the Chart, menjadi seorang chartis. Bukanlah certified chartis, tapi maka lengkaplah the whole syllabus yang kita bawakan di bawah Asri Ahmad Academy. So jangan lupa sesi Kakdibah pula nanti, sesi yang akan datang. Right, sebab anda tamat sesi momentum trading yang berlangsung 2 hari. So next sesi adalah sesi bersama Kakdibah, right, Trading the Charts. Bila tarikh dia, kita ada sesi, kita ada tarikh dia 12 hingga 13 September. So di the next session, yang saya percaya most of you yang join kelas momentum trading, alright, you ambil package kedua-duanya sekali, combo. So keep learning, teruskan belajar, dan terus belajar untuk pemantapan ilmu pelaburan saham yang telah anda pelajari dalam program The Protege, The Raging Bull. Alright, okay, settle bab tu. Okay, dan jadi breakout ke? Jom. Nantilah, tak payahlah, itu rahsia kita. Dan hadiah kepada alumni. Alright, sementara saya bercakap ni, insya-Allah saya buka laluan untuk program labur saham yang akan berlangsung pada hari Sabtu ini. Saya beri laluan dahulu kepada The Protege Online 4 dan 5 untuk sertai secara percuma pada hari Sabtu. Moga sesi ini dapat memberi manfaat kepada anda. So 29 Ogos TPO4 and TPO5 saya akan berikan link untuk anda mendaftar, dan kepada semua alumni The Protege yang lain saya akan buka untuk anda sertai secara percuma pada 5 September. Jangan, saya tak pilih kasih, jangan risau. Alright, jadi pada semua alumni satu TP The Protege 1 sehinggalah The Protege Online 3, alright, anda akan sertai sesi yang seterusnya pada minggu hadapan pada 5 September secara percuma. Alright, the whole alumni The Protege, you akan dapat sesi ini secara percuma. Cuma saya pecahkan kerana tempat kita terhad, right, Zoom kita juga terhad. Jadi saya akan pecah pada 2 sesi The Protege, alumni The Protege, semua alumni The Protege daripada TP The Protege 1 sehinggalah The Protege batch yang ke-5 untuk TP Online 5. Mana TP 1 sehinggalah TP Online 5. Mana semua alumni The Protege, saya benarkan untuk anda hadir. Cuma nasihat saya, tolong bila saya berikan link, tolong daftar dan tolong hadir. Sekiranya anda tidak hadir, saya blacklistedkan tuan-tuan. Sebab saya tak nak anda mengambil ruang tempat orang lain. Jadi, saya nasihatkan kepada alumni, kepada mereka yang saya berikan tiket percuma ini untuk terus memantapkan ilmu pelaburan saham di bawah Asri Ahmad Academy. Alright, pastikan anda daftar dan anda hadir. Sekiranya anda tidak hadir, next sesi saya akan blacklisted je. Sebab saya nak berlaku adil kepada mereka yang mungkin ingin hadir tetapi tak dapat hadir disebabkan penuh. Sebab tempat kita terhad. Sebab tu saya pecahkan kepada 2 sesi. Jadi insya-Allah saya akan berikan link Telegram ni esok. Alright, saya akan sesi ni esok. I hope that you learn. Sebab saya percaya mungkin ada benda banyak perkara yang you terlepas pandang, right, untuk you terus pelajari ilmu pelaburan saham ni. Dan so far alumni The Protege macam mana? Bagaimana sokongan yang kita berikan sepanjang anda menjadi alumni? Okey. Boleh komen sikit apa pandangan you all? Baik The Protege 1 sehinggalah The Protege Online 5. Apakah pandangan you all? Apakah sokongan yang anda perlukan lagi? Boleh komen, boleh berikan feedback untuk kami terus memperbaiki. Kami tidak sempurna, tapi kami cuba sedaya upaya untuk menambah baik ilmu-ilmu perkongsian ilmu pelaburan saham ini untuk sama-sama kita mantapkan ilmu yang telah kita pelajari, kerana kita satu keluarga. Satu keluarga yang saling sokong menyokong antara satu sama lain untuk melihat lebih Alright.
madrasah yang kita akan bantu sehingga akhir tahun. Jadi 10 madrasah ini kita akan usahakan untuk sesi yang akan berlangsung pada tarikh 11 hari bulan September. Alumni tolong alert. 11 hari bulan September. Juga saya akan berikan link. Alright? Kenapa suara saya hilang? Apa yang berlaku? Alright, semula kita ada 10 madrasah yang kita ingin akan bantu, insya-Allah. Dan insya-Allah kepada alumni The Protege, link untuk anda terlibat bersama-sama projek amal ini saya akan berikan pada malam ini. Dan tempatlah terhad yang mana program untuk kita bantu madrasah ini akan berlangsung pada insya-Allah 11 September. 11 September hari Jumaat untuk kita mempelajari, mendalami program sepanjang 2 jam, dan insya-Allah kita akan salurkan sumbangan kepada madrasah-madrasah yang telah kita pilih, insya-Allah. Okey. So itu yang saya suka nak sampaikan, dan link untuk pendaftaran pada sesi live trade amal ini 11 September akan saya berikan dalam Telegram group. Okey. Alright. InsyaAllah sebab program tu kita akan langsungkan bukan sekadar live trade, tuan-tuan. Saya tak nak anda melihat pasaran semata-mata, saya nak ada pengisian. Jadi untuk sesi live trade ini, right, kita akan belajar topik programnya bernama Investor Talk. Alright, Investor Talk Corporate Exercise. Kerana malam ini saya akan kupas tentang free share, tapi ada banyak lagi corporate exercise yang kita kena fahami. Antaranya kita kena fahami apa yang dimaksudkan dengan share split, apa yang dimaksudkan dengan share consolidation, apa yang dimaksudkan dengan right issue, apa yang dimaksudkan dengan capital reduction. Ada banyak lagi corporate exercise yang kita kena faham. Jadi saya nak anda pelajari tentang corporate action ini, dan juga kita melihat pasaran secara langsung. InsyaAllah pada 11 September. Link saya akan berikan dalam grup Telegram alumni. Kerana priority saya akan berikan kepada alumni untuk anda belajar sambil beramal. InsyaAllah. Alright? Alright? Dan kita akan buat secara Zoom. Sama. Okay? Alright? Settle. Settle bab ni, saya rasa saya harap jelas. Alumni tolong alert dalam grup Telegram. Kepada alumni The Protege, kalau anda tertinggal grup Telegram, tolong kontak hotline kita, kerana kita tak pernah tinggal dekat alumni kita. Jadi pastikan anda berada dalam grup Telegram, alright, untuk kami terus memberi sokongan demi sokongan untuk anda memantapkan ilmu pelaburan saham yang sah dan patut syariah yang ada. Alright? Okay, settle. So let's go through topik malam ni. Apakah yang dimaksudkan dengan saham percuma? Free share, saham percuma. Ni bahasa nak menarik perhatian orang. Saham percuma. Boleh ke dapat saham percuma ni, tuan-tuan? Boleh ke dapat? Atau dia hanya retorika semata-mata? Atau hanya satu ciptaan dunia semata-mata? Wah, lain macam lah aku. Okay. Saham percuma. Tuan-tuan, sebelum kita nak kupas tentang saham percuma ni, bila kita terlibat dalam dunia pelaburan saham, always remember, bila kita terlibat dalam dunia saham ni, pertama yang kita akan raih, apakah kelebihan dalam dunia saham? Kita akan raih capital gain, kenaikan atas harga saham yang kita miliki. Right? Atau bahasa mudahnya dipanggil capital gain. Apakah maksud capital gain? Kita beli pada sekian harga RM1, dia naik ke atas, naik ke RM2 sebagai contoh. Perbezaan RM1 ini dipanggil sebagai capital gain, ataupun keuntungan atas harga yang kita beli rendah, kita jual pada harga lebih tinggi. Okey, itu yang pertama. Kedua, kelebihan melabur dalam saham, kita juga boleh meraih pulangan dalam bentuk dividen. Dalam bentuk dividen. Ini juga kita akan kupas nanti. Alright, dalam corporate action lebih detail. Tapi ini mudah untuk faham. Dividen bermaksud apabila syarikat membuat prestasi yang baik dan ingin memberi ganjaran kepada pemegang sahamnya, maka syarikat akan mencadangkan dan memutuskan untuk membuat pemberian dividen kepada para pelaburnya. Dan dividen ini biasanya dipecahkan dalam beberapa bahagian. Yang pertama, biasanya dividen ini dalam bentuk tunai. Ini yang paling asas. Alright, dalam bentuk tunai. Bermaksud apabila kita buka akaun saham, kita memiliki saham yang mengumumkan untuk memberi dividen yang kita memegang saham tersebut sehingga tarikh yang telah diberikan. Ini yang kita nak belajar malam ni, tetapi fokus kepada bonus issue. Alright, kita akan dapat wang ataupun dividen dalam bentuk tunai yang akan dimasukkan terus
ke dalam akaun bank kita. Ada yang masih confused, dia kata, Haji, saya dapat dividen tunai ni, dia masuk ke mana? Dia masuk ke akaun CDS ke? Dia masuk akaun bank? Dia akan terus masuk ke akaun bank kita. Bukan akaun CDS, terus ke akaun yang mana bila kita mendaftar membuka akaun CDS, kita akan berikan penyata bank. Jadi dividen syarikat, apabila syarikat memberikan dividen dalam bentuk tunai, akan terus dimasukkan dalam akaun bank yang kita daftarkan ketika kita membuka akaun CDS. Faham ke faham ni? Kalau faham tulis, faham cikgu, tulis. Janganlah serius sangat. Suara saya dah hilang ni. Pagi tadi bercakap juga 3 jam dengan Jacob. Okey. So, dividen akan terus masuk ke dalam akaun bank kita. Okey, itu yang pertama. Alright. Okey, itu dah bentuk dividen tunai. Yang kedua, kita boleh perolehi dividen dalam bentuk saham percuma. Ini dikenali sebagai bonus issue. Sebab apabila syarikat meraih pulangan yang baik atau pulangan yang luar biasa, untuk memberi ganjaran kedua yang boleh mereka berikan kepada para pelabur, mereka boleh memberikan dalam bentuk saham percuma. Okay, this is what we call free share atau saham percuma lah atau bonus issue. Okay, yang ini yang saya nak tekankan malam ni kerana banyak syarikat-syarikat yang telah pun mengumumkan untuk memberi saham percuma. Kat mana nak tengok? Saya akan go through kejap lagi. Dan yang ketiga, ada juga syarikat-syarikat dia tak bagi saham percuma. Kan? Dia mungkin bagi dividen dalam bentuk tunai tapi tak bagi saham percuma. Dia bagi warrant percuma. Ini satu instrumen pelaburan yang ada dalam pasaran saham. Warrant percuma. Boleh dapat? Boleh. Ini juga salah satu cara untuk syarikat memberi ganjaran kepada para pelaburnya. So ada 3 bentuk. Biasa yang kita sebut, of course, kita cerita tentang tunai, normal, saham. But now, ada juga syarikat, walaupun jarang berlaku, tapi ada juga syarikat yang mengumumkan yang mana dia nak bagi warrant percuma kepada pemegang saham. Dia bagi pemanis, sweetener. Sebab warrant ni dikenali sebagai sweetener, pemanis. Alright, secara percuma. Dan mana nak tengok maklumat-maklumat syarikat-syarikat? Ni penting kepada mereka yang baru mungkin nak terlibat, kena tahu kat mana nak tengok ni. Okey. You boleh tengok maklumat syarikat-syarikat yang nak umumkan prestasi keuangan, dan dia akan umumkan. Kita boleh gunakan banyak portal yang ada, dan malam ni you boleh lihat portal yang saya tunjukkan ini. Dan di sini sebenarnya kita boleh lihat upcoming share issue. Alright, kita ada bonus issue, kita ada dividend special dividend, kita ada share consolidation. Ini banyak topik-topik lain yang kita akan kongsikan nanti insya-Allah. Tapi malam ni saya nak sebab memandangkan, nampak bulan September sahaja terdapat 4 syarikat mengumumkan saham percuma, iaitu kita ada saham Top Glove, kita ada saham MBL, kita ada saham Supermax, kita ada saham Encom, dan juga kita ada 4, 1, 2, 3, 4, yes, 4 stock, 4 syarikat, dan keempat-empat ni adakah dia patuh syariah atau tidak? Let's go through. Alright, kita ada Top Glove syariah, alright, Supermax syariah, Encom syariah tak? Mana saya punya platform lah, hilang pula dah. Ada. Jangan Encom, adakah dia syariah? Encom syariah. Dan yang terakhir kita ada MBL, adakah MBL syariah? MBL juga syarikat syariah, yang mana 4 syarikat telah pun mengumumkan bagi bulan September, alright, pemberian saham percuma. Okey. So kita dah boleh lihat pada X-date, dan dalam saham ni tuan-tuan ada tarikh-tarikh penting yang you kena faham. Okey. Apakah tarikh-tarikh penting ni? Sebab ramai tak faham, kena beli bila saham ni, bila boleh layak dapat saham ni. Macam-macam soalan, tapi kau tak tahu apa yang kau buat. Kan? Tapi beli. Itu muskil ni. Dia sibuk dengan percuma je.
Free je, tak tahu kesan dia. Kan? Akhirnya bila saham tu adjusted dan dia beli, ada juga yang kata ex-date 3 hari bulan. Saya beli 2 hari bulan Haji. 2 hari bulan beli, saya jual 2 hari bulan Haji. Saya dapat. Siapa ajar benda ni semua ni? Ya Allah, ya Tuhanku. Kan? Ajaran sesat mana dibawa ni? Jadi sebab itu saya nak bawakan sesi malam ni. Alright? Okay, saya bawakan malam ni. Okay? So, saya tak nak cerita. Saya hanya cerita overview dulu. Itu cukup. Sebab dalam saham, saya ulang, kita boleh perolehi capital gain, dividen pula kita boleh pecah kepada 3, tunai, saham percuma atau bonus issue, dan juga warrant percuma. So, ada 3 jenis. Okay? Kaedah yang biasanya dibuat oleh syarikat-syarikat yang tersenarai di Bursa Malaysia maupun di pasaran saham global. Jadi apa kesannya? Macam mana nak dapat ni? Macam nak dapat benda ni? Jadi macam ni kita nak bawa. Alright? Okay, jom kita go through. Tapi untuk go through macam mana? Kita akan bagi real case study. Apa yang telah berlaku kepada saham Dufu sebagai contoh. What happened to the stock? Dan what's next is going to happen minggu depan. Kenapa saya bawa sesi ni? Saya bimbang ni. Minggu depan 3 hari bulan, 4 hari bulan ni. Ramai pemegang saham Supermax. Ramai pemegang saham Top Glove. Tapi dia tak tahu apa yang akan berlaku lepas tu. Kan? Dia punya harap, dia tengok bintang bulan. Sedangkan dia tak faham apa yang berlaku. Ada yang tak faham, dia kejar pula harga saham tu. Masya Allah. Sebab itu saya bawakan sesi malam ini supaya kita faham. Okay? Pro and contra. Of course, bonus issue, benda percuma tuan-tuan. Mestilah best. Mestilah bagus. Jadi kita kena faham apa matlamat kita nak capai. Right? Cuma jangan expect kita beli pada sebelum ex-date. Ex-date tu binatang apa? Nak cover lepas ni. Nak cerita ni. Sabar dulu. Kan, aku bagi eye opener dulu ni. Kan? Sebab dalam pelaburan saham, terutama apabila berlakunya corporate action seperti bonus issue maupun dividen, ada tarikh-tarikh penting yang kita kena tahu. Yang pertama, dipanggil come date. Yang mana akan timbul keluar simbol C dekat logo, dekat syarikat yang tersenarai dekat bursa. Okey. Lepas tu dia ada ex-date. Tarikh yang menunjukkan bahawa syarikat telah pun melaksanakan ataupun telah pun memberi saham tu kepada telah pun, mana tarikh cut off tu telah pun berlaku dan kita tak boleh beli dah lagi. Kalau beli masa ex-date dah tak layak dapat. Mesti ada cut off tuan-tuan. Mana boleh main beli suka hati je. So pihak syarikat juga nak atur kan bagaimana nak beli, bagaimana nak serahkan saham tu dan sebagainya. Dan yang kita kena tahu yang terakhir dipanggil lodgement date. So ada 3 jenis date yang penting. Alright, sebab dia bukan dividen dalam bentuk tunai. So dia tak ada payment date. Kalau dalam dividen dia ada satu lagi dia panggil payment date. Lodgement date ni juga kita boleh katakan dia seperti entitlement date. Date ni pun dah pening dah. Ya Allah, ya Tuhan ku kan. Dah pening, pening. Macam mana lah pun saham ni kau tak faham benda ni, kena faham. Okey? So ada perkara tarikh-tarikh penting yang kena tahu. Dan macam mana untuk melayakkan kita? Macam mana kita nak ambil tahu tentang peluang yang ada ini. So, untuk itu saya tak nak melengah masa. As long you faham bagaimana nak dapat peluang saham percuma ini dan apa impact dia, kita bawakan secara simulasi dalam real case study yang berlaku, yang mana insya-Allah bersama dengan saya pada malam ni. Terutama alumni projek pasti kau kenal. Tidak lain tidak bukan. Aku bawa accountant aku lah. Kan? Accountant kita. Kan? Kak Dibah untuk bersama dengan kita untuk berkongsi, alright, bagaimana simulasi dan pengiraannya supaya anda tak terkejut bila berlakunya ex-date. Nanti bila ex-date dia mulalah PM saya. Haji, apa berlaku ni Ji? Haji, saya dah rugi Ji. Oh, bak rugi kau cik aku. Bak untung kau diam-diam. Pandai korang ni, kan? Bukan korang, alumni okey. Ni yang dekat selatan Mongolia. Korang okey. Okey. So, saya tak nak gunakan masa. Kak Dibah bersama kita. Terima kasih Kak kerana bersama dengan kita. Alright Kak, teruskan Kak. Kita teruskan apakah yang dimasukkan dengan free share bonus issue ini dan kita berikan contoh simulasi supaya mereka faham tentang
corporate exercise yang pertama yang kita nak kongsikan pada malam ini, insya-Allah. Silakan Kak. Okey, terima kasih Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Boleh dengar kan? Clear. Alright. I just nak recap apa yang Haji ceritakan tadi, dan yang paling penting ialah tentang tarikhnya, sebab that will actually that will determine sama ada you dapat atau you tak dapat. Kalau you memang nak mencari bonus share, you nak tahu sama ada you dapat ke tak, betul? So the only date that you need to remember is the X date. Itu dia. Macam mana? Jap, I share I punya slide. Pergi dekat share screen, corporate exercise sikit. Sambil tu bantu saya share, tak cukup 1000 share, saya delete. Tak tahu korang. Okay, so hari ni cerita pasal bonus shares, okay? And to recap, ada yang tunai, ada yang saham percuma seperti bonus shares, seperti treasury shares, seperti warrants. Hari ini kita akan fokus kepada hanya bonus shares, sebab yang ni yang banyak yang terjadi, yang popular of late masa ni. So kita fokus kepada yang ni dulu. The balance nanti kita akan cover insya-Allah masa live trade amal nanti, bulan September nanti, okay? So fokus bonus share sebagai saham percuma yang boleh kita dapat, sebab sebagai pedagang kita tak dapat nak lari dari terkena dengan corporate exercise yang popular sebegini. So tarikh yang penting, yang pertama ialah kita ada 4 tarikh. Of course kita ada 4 tarikh, tapi yang paling penting nanti I will show you which one. Of course announcement date masa bila syarikat tu mengumumkan pemegang sahamnya dah approve corporate exercise ni, so dia announce on that date, okay? Tapi sebelum tu memang the market dah tahu dah, sebab the newspapers would have picked up this news bila pemegang saham dapat aja dokumen tentang the proposed bonus shares tu. That means about a month before that diorang dah tahu, so keluar dekat news, so harga dah naik mencanak-canak, okay? Siapa yang suka mengejar bonus shares ni. Yang kedua, the most important date is the X date. Maksudnya bila sampai X date tu, you takkan, kalau you tak ada saham tu, you tak akan dapat dah. Meaning, katalah X date dia pada 1 hari bulan Julai, 1 hari sebelum tu hari trading ialah 30 hari bulan Jun. So kalau saham tu you ada, you akan dapat bonus shares tu pada 1 hari bulan Julai. Bonus shares tu you dapat pada 1 hari bulan Julai. You will not see it in your portfolio yet. Dia tak keluar dalam portfolio lagi. Dia akan tapi kalau you nak jual, you boleh jual dah hari tu. Katalah I ada 1000 saham pada 30 hari bulan Jun. Lepas tu I dapat saham bonus, dia jadi 2000 saham, I boleh jual 2000 tu walaupun I tak nampak dia dalam sistem. But it's there for you because the X date maksudnya you memang dah entitled to it, okay? So the next date yang ada ialah entitlement date. Yang ni kita tak perlu nak tahu sebab ini untuk urusan syarikat. Syarikat tu perlu updatekan rekod dia untuk menentukan siapa yang ada yang memegang saham tu pada 30 hari bulan Jun sebelum X date. So dia ada satu list, dia kena kemaskinikan list tu. Itu saja yang dia kena buat. Pada kita sebagai pemegang saham tak penting. Yang penting ialah X date saja. And of course you wait for the payment date atau transfer date untuk saham tu dimasukkan ke dalam portfolio kita. Okay? Tapi kalau kita dah jual pada 1 hari bulan Julai, you tak nampak lagi dah dalam portfolio. Okay? Right. So soalannya,
apa impactnya kepada price. Sebab itu yang penting buat kita. Yang lain kita tak kisah. Kalau kita dalam kapal, kita nak tahu adakah impactnya kepada harga pegangan saham kita tu. Kalau kita belum masuk, kita nak mencari peluang dan ruang untuk membeli saham pada harga yang cun. Okay? So what is the impact on price? So let's look at it together. Satu contoh yang I nak gunakan ialah saham Supermax. Let me actually share jap I pergi ke my ni jap share screen, share Microsoft Whiteboard. Okay. So kita pergi kepada contoh Supermax bonus issue. Actually semalam siapa semalam Kosan dia declare, dia announce dia nak buat bonus issue juga 141. Lepas tu hari ni pula Rubberex, dia saham-saham apa gelap dah macam berjangkit-jangkit pun mengumumkan nak buat bonus issue. Rubberex nak buat nak bagi 2 saham percuma untuk tiap-tiap satu saham yang ada. So dia berlumba-lumba. Okay, so Supermax ni contoh yang I ada. Jap, mana pen I? Okay, kita cerita yang apa nama tu, announcement date dia ni, lepas tu ex date dia 4 hari bulan September. So it's next week. So kita kata okay, sekejap mana dia? Sekejap. Banyak Kak nak bagi bonus issue Wah, Kosan, tapi yang lain baru proposal. Baru propose, so mungkin lagi 1 bulan lah Kak Haji. Ya, sebab kelulusan untuk mendapatkan kelulusan untuk meluluskan saham percuma ini bukan bergantung kepada tuan punya syarikat, tapi bergantung pada semua tuan punya syarikat, iaitu para pemegang saham syarikat tersebut. Alright? Jadi bukan ingat, memang sebab itu bila kita jadi pemegang saham ni, kita adalah owner kepada syarikat. Sebab itu apabila syarikat mencadangkan untuk memberi saham percuma, yang di mana difahamkan Kosan juga mencadangkan bonus issue, Rubberex juga mencadangkan bonus issue, ni semua baru cadangan. Alright? Jadi kita kena alert, dan biasanya lah saham percuma tuan-tuan, siapa nak tolak? Jadi bila masuk mesyuarat tu biasanya memang akan lulus lah. Saya tak jumpa lagi lah syarikat yang reject. Sebab yelah, dia ibarat macam tu tuan. Apa maksud bonus issue dari segi saya nak sampaikan bahasa mudah pula. Bonus issue ni ibarat kita bekerja. Bila kita bekerja kuat, syarikat akan bagi kita bonus dalam bentuk berapa bulan gaji. Sama juga sebagai pemegang saham, syarikat juga memberi ganjaran kepada pemegang saham daripada asbab dia nak bagi tu bukan seronok dia nak bagi ni. Sebab syarikat biasanya mengalami keuntungan yang besar. Itu yang pertama. Alright. Kedua, biasa juga apabila syarikat itu mungkin telah meningkat terlampau tinggi, juga dia nak rendahkan semula harganya. Sebab tu kena faham ni, tarik-tarik ni. Kan? Kenapa harga tu nanti turun? Sebab tanya, macam tu apa manfaat dapat saham percuma? Tapi harga dia turun. Ni nak kena faham. Objektif kenapa kita dapat saham percuma dan apa impact dia apabila kalau kita beli tarikh sebelum diumumkan. Kepada pelabur yang simpan awal memang senyum gembira lah. Sebab itu saya akan bagikan senario ni. Just go through apa yang Kak Diba nak sampaikan. Silakan Kak, semula. Sambung. Okay, right. Kita cerita pasal Supermax. Kalau nak bagi perbandingan tentang apa yang Kosan dengan Rubberex baru saja buat pengumuman nak bagi saham percuma. Untuk Supermax punya case study, dia buat announcement kepada dia actually keluarkan dokumen tu dah hantar kepada kami pemegang sahamnya pada bulan Julai. Okay, Julai ni the newspaper picked up the news. Ada pengumuman tentang nak bagi bonus. So harga pun naik mencanak-canak. 18 hari bulan Ogos, kami pemegang saham duduk dalam meeting untuk approve luluskan tentang bonus issue untuk Supermax. Kami semua of course lah almost 100% approve to actually have the bonus shares. Siapa tak nak saham percuma kan? So lepas 18 Ogos ni
lebih kurang 2 minggu, dia kata okey, ex date-nya lebih 2 minggu selepas approval yang diterima dari pemegang saham Supermax. Okeylah. So dari apa, kalau nak tengok macam Kosan atau Rubber Rex, yang kalau siapa-siapa yang ada saham tu, dia makan masa Julai, Ogos, September. So lebih kurang 2 bulan dari tarikh pemegang saham dapat dokumen proposal dari syarikat. Okay, so yang ni Rubber Rex dengan Supermax ni mungkin bulan 10 kot, when everything is settled. So kalau macam ni, soalan kita tadi ialah adakah impact kepada price untuk Supermax nanti lepas dikeluarkan saham bonus. So kita tengok pre-bonus, okay, katalah kita ada 1000 unit saham dan harganya, katalah harga sekarang RM20 sesaham, okey. Nilai dia sebelum bonus ialah 20 kali 1000 unit. So nilai pegangan kita ialah RM20,000. Okey. Lepas tu dibagi saham bonus pada 4 hari bulan 9. Okey. Bonusnya ialah satu saham bonus untuk tiap satu saham yang you ada. So that means you dapat 1000. X bonus, okay, pada 4 hari bulan 9, X date, satu campur satu, that means you get a total of 2000 unit saham dalam Supermax. Okay. Tapi sebab ini kali 2, price dia kena bagi 2. Sebab ini dah bertambah sekali ganda, price dia kena jadi setengah. Okay. So the adjusted price akan adjust ke RM10. Tapi adakah impact kepada nilai saham you? Tak. Sebab you ambil 2000 unit kali dengan 10, you masih dapat RM20,000 nilai dia sebelum dan selepas. Okay. It's just that you akan nampak dia akan ada dia akan ada macam gap down. Pada 4 hari bulan 9 akan nampak untuk satu hari tu aja ada gap down. Okay, jom kita tengok kepada kepada chartnya. You can't talk to an analyst without looking at the charts, kan? Macam itulah. Okay, sekejap share screen. Chart dia kat mana? Sini, okay. So Jatis kena tengok chart. Okay. So ini chart sekarang untuk Supermax. You akan nampak katalah harga dia RM20 pada 3 hari bulan September ni. I draw macam ni. 3 hari bulan September dia gitu. Okey, RM20. Okey, so dia close kat atas ni RM20. So then bila buka aja 4 hari bulan September, dia akan pergi dekat sini RM10. Adjust down to half. Lebih kurang situ lah. So you nampak macam gap down dari RM20 3 hari bulan 9 dia pergi ke RM10 4 hari bulan 9. Apa yang terjadi is just readjusting the price. Termasuklah closing price you untuk 3 hari bulan 9 akan di-adjust juga ke RM20. Lepas tu the traders, pedagang-pedagang di bursa akan mula berdagang pada harga yang lebih kurang RM10. Dia akan jual beli dekat RM10, RM10.5, RM11 atau RM9 dan sebagainya. It's around that area. Sebab bila reference price yang RM20 ni dah bertukar closing dia kepada RM10, dia punya limit up pun 30% dari RM10 dan limit down dia pun 30% dari RM10. So you cannot trade anymore beyond that 30% up and 30% down. Okay. Macam mana sehari, I think satu hari atau a few days after that,
bursa station atau platform mana-mana pun, dia akan adjust harga yang ke belakang ni. Contoh macam ni, dia saham ni akan adjust macam ni, lebih kurang. Okey, ini RM2, so dia jadi RM1. So ini berapa? Ini RM7, dia akan jadi RM3.50. Lepas tu ini apa? RM8, dia akan jadi RM4. Situ. Ni RM6 jadi RM3. Sini, dia turun bawah sini. Ini berapa ringgit? 16, so dia akan jadi 8. It be like that lah, sampai. Lepas tu, dia turun ke bawah. Sekejap 8. Turun bawah sikit, it will be sini lebih kurang. Lepas tu ini 23, so dia akan 24, dia akan jadi 12. Dia pindah atas ni. Lepas tu bawah sini is 16, 16 bagi 2 dia akan jadi 8. Macam tu. Lepas tu dia adjust sini ke RM11. So ni 11. Lepas tu dia bawa sini, balik ke sini. Nampak tak? Bila price sudah adjust ke bawah, you tak nampak gap ni lagi dah. Hari pertama of course you rasa macam gerunnya, kenapa ada gap down, apa yang terjadi. Tapi you need to remember, price dia RM10, tapi dalam poket you ada 2 kali ganda unit saham. So nilai dia tak berubah. And after that you trade lah, ikut dia turun naik ke, dah sampai ROI you ke. Dan you nampak tak, you punya support dan resistance dah berubah. Dulu support you, resistance you dekat 24, support you mungkin kat sini RM19, RM20. Tapi bila dia dah adjust, you nampak support yang lebih jelas lagi. Dia adjusted support dan resistance. Resistance you sekarang RM11, support you sekarang dekat lebih kurang RM9. Dan lebih senang lagi untuk you nak buat keputusan sama ada dah pecah support ke atau breakout resistance ke, all time high ke, untuk you nak decide you nak meneruskan dalam trading you tu kalau ada dah ada dalam kapal, ataupun you nak membeli menggunakan teknik breakout all time high dan sebagainya. All those things will come in as part of your trading tactics. Tapi yang pentingnya harga dah di-adjust ke bawah, lebih senang untuk you nampak peluang dan risiko dalam pasaran. Okay, itu Supermax. Tengok pula kepada Top Glove. Lebih kurang sama juga. I nak bagi contoh Top Glove sebab apa? Sebab dia punya dia punya nisbah dia lain sikit je. Okay, so kita tengok pada yang itu pula. Let me find my whiteboard. Okay, sini share. Tengok kepada tadi kita kata RM10 kan. Okay, now we look at Top Glove pula. Top Glove ni bila you tengok dia, you akan dapat 2 saham percuma bagi tiap 1 saham yang you ada. So same calculation dan lebih kurang sama juga timing ex date dia awal sehari saja. Tak apalah merah. Pre-bonus, katalah you ada 1000 unit, and saham Top Glove katalah RM27. Tadi about 26 or something. So nilai dia 1000 kali 27 ialah RM27,000 sebelum diberi bonus. So then you dapat bonus. Ini lagi best. 2 bonus bagi tiap-tiap 1. So you dapat 2000 unit. Okay. So X date you akan dapat 3000 unit. Jumlahnya bertambah ke 3000 unit. Tapi sebab ini kali 3, ini kena bagi 3. So 27 bagi 3 ialah RM9. Perasan tak? Selepas bonus nanti, saham Top Glove akan jadi lebih murah berbanding dengan saham Supermax. Kalau inilah harga yang kalau harga begini berterusan, saham Top Glove akan jadi lebih murah dari saham Supermax. Sebab dia bagi lebih banyak bonus dan that means lebih banyak saham di luar sana yang boleh didagangkan untuk Top Glove. Okay?
So ini 9 kali 3, nilai dia berapa? RM27,000. Okay, so nilai sama sebelum dan selepas. So sama juga bila tengok kepada chart, stop share, you akan pergi ke share screen. Sekejap mana dia? Okay, here. Share sini. Top lah. Okay, benda yang sama juga, 26, 27 dia akan pergi turun ke bawah lebih kurang RM9 macam tu. So this whole thing dia buat dia buat lengkuk dia sama je, tapi dia RM9 ke bawah and all those things. And kat sini kalau dia kata RM6, jadi starting point dia kat sini ialah RM2. RM2 naik turun pergi ke RM9. So all the prices will come down. Tapi pada hari X date you akan nampak satu price dia mula-mula pergi buka dekat around here RM9. Macam dia ada gap down yang besar. Tapi sebenarnya dia bukan gap down, dia akan adjust the next day, semua harga-harga ni akan turun ke bawah. Okay, it's just trying to adjust the price sebelum the final adjustment comes in. Okay, itu top graph 2. Kita tengok pula apa yang dah jadi, macam saham Dufu. Okay, stop share ni pergi kat mana? Pergi dekat mana ni? Supermax. Let me go to my sinilah kot. Lepas tu ni close. Lepas tu ni. Ada orang tanya ni Kak, bonus issue, right issue tu sama tak? Bunyi pun tak sama. Macam mana boleh sama? Sebab tu saya kata sabarlah, janganlah tiba-tiba saya dah baca ada tanya right issue tu sama tak tuan-tuan. Nama pun tak sama tuan-tuan. Bonus issue adalah bonus issue. Jangan campur aduk kan. Sebab saya ulang, corporate access ada macam-macam. Kita ada share split, bonus issue, dividends, kita ada share consolidation, kita ada right issue, kita ada capital reduction, ada banyak lagi ni. Ini baru satu. Tolong fokus. Korang ni tak fokus, mesti masalah korang ni. Rotan korang ni baru tahu. Mana rotan kau? Kan, cuba fokus. Yang asas ni mahal ni nak kongsi ni. Ni dah free. Kan? Cuba fokus dan faham maksud ni dulu. Sebelum cerita bab lain. Okey? Bonus maksudnya bonus you dapat percuma. It's a bonus macam Haji bagi sesi bonus. Itu percuma kan buat kita. Tapi kalau rights tu you kena bayar. You kena tambah lagi modal. So nanti kita akan cover. Pelan-pelan kita kayuh. Nanti kita akan cover benda-benda yang berbayar, benda-benda yang ada macam-macam benda pelik-pelik yang restructuring dan sebagainya. Hari ni kita cerita pasal benda yang you dapat percuma. Saham yang you dapat percuma. Okay? Particularly saham yang you dapat percuma. So nampak ni screen Dufu ni. Dia ni ini dah X kan, sebelum X buang ni jap ni tengok ni mahal ni. Ini contoh sebab ini yang akan berlaku pada you all yang akan ambil saham percuma ni pada X date nanti. Alright, ini akan berlaku, chart tu akan berlaku macam ni, serupa. Alright, jadi kalau you tak faham, you akan lihat, alamak Haji saya beli RM7, kenapa saham saya tinggal sekarang RM3, saya rugi besar Haji. Kau tak rugi babe. Sebab tu tolong tengok contoh yang kami berikan ni simulasi sebenar yang akan berlaku pada minggu hadapan, terutama dua saham utama, iaitu saham Top Glove dan saham apa? Supermax. Saya boleh sabar, masalah korang yang tak sabar ni. Kan? Saya okey je, korang yang tak sabar. Kan? Ekor CDS pun baru lagi dah kelang kabut. Relax lah. Tenang, saya okey. Saya nak bagi korang bertenang, jangan kelang kabut. Kan? Tenang, fokus. Nama pun belajar. Fokus apa yang dikongsikan. Kalau tidak, korang yang terlepas. Lepas tu tanya balik, saya delete je lagi ni. Saya delete, saya tak delete. Sebab Kak Diba dah explain tadi, syarikat buat cadangan.
Cadangan tu masuk mesyuarat agung, dia akan buat extra general meeting, mesyuarat luar biasa untuk meluluskan bonus issue. Bila lulus dia bonus issue tu oleh pemegang saham, maka syarikat akan bagi 3 date penting, iaitu come date, yang mana selagi you miliki saham tersebut sehinggalah X date, melayakkan anda untuk dapat saham percuma. Right? Lodgement date ni tak payahlah, ini antara pihak bursa dengan registrar. Dia nak aturkan saham tu, nak maklumkan dan nak aturkan. Jadi you ambil maklum come date and X date. Layak dapat selagi you miliki saham tersebut before X date. Catat benda ni. Beli X date tak layak dapat dah. Dan berlakunya X date, harga dah adjust. Seperti mana yang Kak Dibah nak kongsikan bagi kes saham DUFU yang telah berlaku. Okey? Dan apa berlaku bila price adjusted, carta juga akan adjusted. Dan what's next? Bila kita nak beli? Ramai tanya, Haji bila harga dah rendah, boleh tak saya beli? Alumni Daripada J, you dah tahu teknik yang you nak guna. Sama sahaja. Dan lihat, apakah kesan selepas S-date dan bila you nak re-entry semula, kaedah apa yang kita nak guna pakai. Silakan Kak. Okay, right. So, ni cerita tadi, carta sebelum price dia adjust. Dia punya X date ialah 3 hari bulan Ogos yang ni. So I tandakan dulu X date dia kat sini. Okay. Hari ni dah X date, maksudnya siapa yang ada saham saham DUFU pada 1 hari sebelum X date, that means pada 30 hari bulan Julai, ni 30 hari bulan Julai. Kalau you ada saham ni pada 30 hari bulan Julai, lepas tu bila syarikat tu tengok rekod dia, siapa pemegang saham dalam syarikat dia pada 30 hari bulan Julai, nama you ada, then you akan dapat saham bonus ni. Okay? So nama I ada. So I pun dapatlah saham bonus ni. X date harga dia di-adjust ke RM3.50. Lepas tu pedagang-pedagang pun trade lah pada harga yang lebih kurang RM3.50, RM3.60 dan sampai RM4. Lepas tu dia apa? Dia macam biasa, dia trade macam biasa within the allowed range. Sebab apa? Range dia dah berlainan dah. Range dia antara RM3.50 campur 30% ke atas, atau RM3.50 tolak 30% ke bawah. That's limit up dan that's limit down. Okay? Sebab price dia adjust dari sini. Okay. So ini menyebabkan gap yang besar sebab dia closing pada 30 hari bulan Julai, X date-nya pada harga, let me see, harga dia berapa? Harga dia ni pada ni closing dia RM6.93. Dia bagi satu saham bonus percuma untuk tiap satu saham yang dia ada. So that means macam Supermax juga, harga closing ni kena bagi 2. So jadi RM3 jatuh kepada RM3.46. Dari RM6.93 bagi 2, dia jadi RM3.46. Kat situ lah dia. Dia buka pada harga RM3.50 lebih, because that is within the range of the adjusted price. Lepas tu dia trade kat tahap ni. Okay. Ada gap on the first day. Dia akan buat you macam ni tersentak. Kenapa ada gap besar macam ni? Tapi dia nampak tak? Harga ni naik dari RM3 lebih ke RM7 lebih. Kalau bagi 2, ini RM1 lebih, ini RM3 lebih. Betul? So RM1 lebih ke RM3 lebih naik dia. So I adjust balik adjusted price dia jadi apa? Nampak tak? Dia jadi dari RM1 lebih, dia naik ke RM3 lebih. Lepas tu dia turun bawah. Lepas tu ini sehari sebelum X date, dan X date dia kat sini. Sehari sebelum X date dia adjusted closing price dia RM3.46. Ingat lagi RM6.93 bagi 2 tadi. Jadi RM3.46 adjusted price sehari sebelum X date. X date-nya dia trade about RM3.50 ke atas. Lepas tu dia naik dan naik dan naik sampai RM4. The next day sampai RM4 juga. Lepas tu dia turun dan turun dan turun.
Okay, so dia kenapa kita perlu adjustkan price dia supaya you boleh nampak dengan lebih jelas ini sama ada saham ni breakout ke is new resistance. Dia kena ada new resistance dah. So kalau dia breakout this new resistance, apa you nak buat? Nak tambah lagi ke ataupun nak jual ke ataupun apa? It depends on apa trading taktik yang you gunakan. Sebab now sekarang ni dengan adjusted price ni you ada new resistance, you ada new support. So you boleh nampak kalau macam dia pecah support ni adakah dia memberi signal kepada you untuk keluar dari pasaran, jual. Kalau dah untung jual atau naik dan sampai ROI you jual juga. So it's a different it's a different chart altogether sebab dia dah adjusted for the history and is going forward based on the new adjusted price. Itulah dia. Okay. Ini contoh saham yang dah menjadi saham DUFO. 1 for 1 maksudnya satu saham percuma diberi kepada pemegang saham yang mempunyai satu for every saham yang dia ada. Dia bagi satu saham percuma. So dia dapat jumlah sahamnya meningkat sekali ganda. Dari 1000 unit contoh, dia meningkat kepada 2000 unit. Tapi harga dia akan jadi setengah sebab unit dah meningkat satu kali ganda, harga akan di-adjust ke setengah. Tapi bila ditengok kepada nilai dia tak berbeza sebelum dan selepas. It's only the adjustment is in the price and the volume. Okay? So itu aja yang ada buat masa ni. Sebelum tu I nak tinggalkan you dengan this message, the fact that kenapa syarikat-syarikat membuat saham-saham bonus share sebegini. Kenapa syarikat-syarikat memberi kepada kita saham-saham percuma? You bayangkan kita boleh dapat dividen dalam bentuk cash atau kita boleh dapat dividen dalam bentuk saham. Kedua-duanya kalau dipikirkan dia menguntungkan buat kita sebab kita akan dapat lebih lagi unit saham. Bila ada lebih unit dan banyak lagi unit yang dikeluarkan oleh syarikat itu dan berada dalam pasaran, lebih ramai orang boleh beli saham-saham tersebut. Lebih ramai orang kalau lebih ramai orang boleh beli dan lebih minat, lebih senang untuk harga tu naik dan naik. Dan bila dibagi saham bonus, di-adjustkan price dia ke bawah, dia menjadi saham yang lebih mampu milik. Bila lebih mampu milik, lebih ramai orang boleh beli. So is the bottom line is kenapa syarikat memberi kepada kita saham percuma, saham bonus supaya dengan harapan bahawa price ni boleh naik dengan lebih cepat lagi. Remember, the ones who have the biggest interest in the market are the owners. Owners ni ada pegangan yang besar dalam saham. So dia nak cari apa agaknya ruang dan peluang untuk menolak harga dan meningkatkan nilai saham-saham yang dimiliki. Kita ni ikan bilis tempias dengan dengan proposals yang dia ada untuk pemilik saham. Okay, itu saja yang ada untuk hari ini. Back to you, Haji. Alright. Alright, thank you. Kan nak bersama saya boleh juga kalau nak jawab soalan-soalan mereka ni. Kan, dia macam soalan-soalan soalan pening dah keluar semua ni. Okey, saya nak recap, nak mudahkan cerita macam ni tuan-tuan. Alright, sebab masih tak ramai yang masih tak clear bila boleh dapat sebagainya. Macam ni tuan-tuan. Saya contohlah saya dah miliki contoh saham Top Glove. Contohlah you can see dekat skrin, contoh saya beli saham ni pada harga yang rendah dulu. Below RM5. Alright, RM4.95. Okey, returns yang kiranya saya jual saham ni saya dapat 400%. Yang mana saya buat 46,000. Okay, fine. So what happened to this stock? Saya ada 2,000 unit. Okay. Bermaksud ex-date Top Glove ni bila? So kita nak tengok ex-date Top Glove ni adalah dengan cara you buka dekat trading platform sebab
syarikat telah meluluskan ataupun mesyuarat luar biasa telah meluluskan pemberian saham percuma. Jadi dekat situ syarikat akan keluar pengumuman, alright, yang mana bilakah tarikh-tarikhnya. So dia akan you klik ke bahagian entitlement dekat platform. So when you klik entitlement ni, yang mana you akan dapat saham percuma tu nanti. So dia akan ceritalah 13.9 ni. Alright, 13.9 ni akan keluarlah tarikh penting yang kita kena tahu tadi tu. So diumum tadi mana flow tadi 26/8. Alright, 26/8 diumum. Tak apa, dia umum lah. Kalau you dah beli awal ke, you dah beli sebelum tu ke, you dah beli tahun lepas ke, tak ada masalah. Kan? As long you pegang saham ni sehingga 3/9. Kalau you ada saham yang you pegang atau you beli saham ni, tak kisah bila. Termasuk kalau 3/9 lah hari apa 39? Tengok kalender jap. Mana kalender aku? Kalau you buka kalender 3/9. 3/9 adalah hari Khamis. Bermaksud kalau 3/9 ini adalah X date, kan? Bila tarikh akhir boleh beli untuk layak dapat? 2 hari bulan beli pun dapat. 2 hari bulan beli. Pas. Tak ada masalah, layak dapat. Beli tahun lepas, layak dapat. Tapi syarat kena pegang saham tu. Kena ada saham tu sehingga tarikh 3/9 iaitu hari Khamis. So bila hari Khamis, harga akan adjusted. Okey, tadi Kak Diba dah tunjuk kalau Top Glove harga akan tinggal mungkin RM9 sebagai reference price. Boleh tak Haji saham tu naik RM10? Boleh, tak ada masalah. Kan, nak turun lagi pun boleh, nak naik lagi pun boleh. Sebab apa? Bila adjusted, harga mungkin mampu dimiliki dan saham berpotensi untuk naik kembali. Sebab persoalannya dia takkan naiklah seminggu lepas dapat bonus issue dia terus naik. Taklah macam tu. Kan, dia tak macam tu. Tapi akhirnya dia bergantung pada supply and demand. Kalau orang memang rasa harga dah mampu bila nak tolak naik, dia boleh naik tuan-tuan. Dia boleh naik. Kan, tak ada masalah. Kita dah tengok pun sebelum ni berlaku dekat saham Penta, berlaku dekat saham Notion. Kan? Jadi ada banyak case study sebelum ni yang berlaku, termasuk saham Top Glove dan Top Glove sendiri sebelum ni, saham Harta Lega. Tapi dia akan mengambil sedikit masa. Cuma saya nak beritahu bahawa you kena faham tarikh ni. Dan kalau you dah dapat, you nak jual 2 hari bulan beli, 3 hari bulan jual. Ini ramai yang buat teknik kononnya boleh untung segera. Janganlah buat teknik macam ni. Sebab harga akan adjusted, kita tak tahu harga tu boleh naik balik serta-merta atau dia akan turun lagi. Sebab itu jangan mengejar untuk semata-mata untuk mendapat bonus issue. Okey? Sebaiknya kalau you memang beli, you yakin dengan potensi syarikat tu, no problem. Sebab saya bimbang ramai yang mengejar beli 12.9 nak dapat 39. Bila harga beli contohlah RM28 saham tu kan, tiba-tiba 39 tinggal RM9. Kau tak demam ke? Tak ada isu pun sebab jumlah saham you akan meningkat. Tapi sebab ramai tak faham, menyebabkan bila dia tengok harga tinggal RM9, dia tak sempat mengucap, meninggal terus. Tak nak lah. Sebab itu saya bawa topik ni malam ni, supaya you faham kesan dan impactnya. Right? Kalau macam saya sendiri, kalau saya tunjuk tadi saya beli kat RM5, tak ada apalah, tak efek saya pun. Dia turun pun RM9, jumlah saya tetap meningkat naik. Tak ada isu langsung. Even though kalau you beli 2.9 pun tak ada isu sebenarnya. Cuma saya lihat ramai terkejut. Dan kepada mereka pula, bila 3 hari bulan harga saham dah adjusted, kan, carta akan ambil masa 1 hari atau 2 hari untuk adjust. Okey? Sebab itu tadi Kak Dibah boleh tunjukkan carta menggunakan platform broker. Saya juga boleh menggunakan platform broker RHB Trade Smart, yang mana ini harga DUFU yang telah, harga carta saham yang telah adjusted. Dan kepada mereka yang nak kumpul, nak memiliki saham ni, you all dah belajar kaedah saham yang uptrend, tahu bila nak breakout, dan you tahu apa you nak buat untuk you mula accumulate more share. Tak ada masalah. Tapi dia bukan serta-merta, oh turun kita beli murah. Tidak. Sebab kalau you ingat you beli murah RM4, hari ni dia turun sampai RM3. Kan, you ingat lepas adjust ni dah adjusted kalau belum adjusted tadi, macam Kak Dibah saya tunjukkan bonus issue ni juga. So what happen? Nampak?
Kalau harga RM7, dia pergi ke RM3, dia naik RM4. Memang you untung. Tapi kalau you beli RM4, dia turun balik RM3, you dah demam. Sebab itu, price bila adjusted, bagi dia 1-2 hari, sistem akan trigger dan sistem akan tukar balik carta menjadi normalize, maknanya dia adjust carta tu juga dan mudahkan kita untuk bertindak menggunakan analisa teknikal untuk membuat entry yang baru. Faham ke faham ni? Saya tahu bukan mudah nak fahamkan bahasa saham ni, but we try our best to make sure that you understand. Okay? Tapi ini nak beritahu kesan dia. So jangan terkejut, jangan terperanjat bila harganya berubah. You tak rugi. Sebab always remember, cuma dalam sistem 3 hari bulan, alright? Kalau tadi you ada 1000 unit, you beli saham tu 1000 unit. Dalam sistem platform trading you akan lihat saham you tetap 1000 unit. Kalau you belilah. Sebab free lagi 2000 ni tak masuk lagi. So sebab tu you akan nampak, alamak kenapa rugi? Sebab dalam sistem, dalam portfolio you belum adjust. Sebab unit saham tambahan belum masuk lagi dalam account. Tapi boleh tak Haji 3 hari 9 anda kata saham ni naik je, saya nak jual terus. Saya nak jual walaupun dalam sistem 2000 tak ada. Boleh tak jual? Boleh. Sebab 2000 ini hanya akan masuk dalam akaun CDSU pada hari Isnin nanti. Okey? Dia akan masuk pada hari T+1 malamnya. Ni kena faham pula T+1, T+0, T+1. Sebab tu dia panggil lodgement date. Alright? So dia akan masuk dalam sistem you. Kalau you simpan saham tu, unit saham you akan bertambah normally 2 hari selepas X date. Okey, tu normal. Tapi boleh tak Haji saya jual pada 3/9? Jumlah termasuk percuma? Boleh. Tak ada masalah. Ni nak kena faham ni. Sebab saya tahu ramai terkejut. Ramai terkejut. Sebab tu kita bawakan sesi malam ni supaya anda tak terkejut. Dan ini topik satu baru. Kalau bayangkan nak masuk semua topik, memang kau demam lah. Ini bonus issue, ini topik je baru. Kan? Sebab tu dalam mana nak tengok sekali lagi Haji macam nak tahu syarikat tu nak bagi dividends ke, nak bagi bonus issue ke. Okay? Dekat platform biasanya dia ada simbol C. Alright? Bermaksud come date telah pun diputuskan. Kalau dia propose seperti mana Kak Diba beritahu tadi, kita ada open system juga membuat cadangan bonus issue. Kita ada Advanta, kan? Kita ada Kosan. Ini semua baru cadangan. Belum material lagi. So bila diumum nanti dia akan keluar macam tadi, dia punya announcement date dan akan keluarlah perkara come date dan X date. So you kena alert tarikh-tarikh yang diberikan. Alright? Okay? Sebab benda ni bukan mudah nak cerita sebenarnya. Sebab tu corporate action ni saya suka bawakan bila benda ni banyak berlaku. Dan sebenarnya tuan-tuan, kalau kita lihat, bukan sekadar share consolidation berlaku. Dan terbaru cadangan ada right issue. Ini semua kita nak kena faham. Right? Dividend special, share consolidation lagi. Ini semua beza-beza. JAG baru ni share consolidation. Jadi kita kena faham apa maksud share consolidation, apa maksud bonus issue. InsyaAllah ini topik lain yang kita akan bawakan. Alright, malam ni saya nak bawakan khas sebab banyak, nampak tak? Syarikat-syarikat terutama bulan 8 sahaja kita ada VZ1 bagi bonus issue, kita ada EcoStack bagi bonus issue. Alright, dan Penta bonus issue, Dufu bonus issue. Itu pada bulan 8. Kita ada MAG bonus issue. Now kita menuju ke bulan 9 upcoming, iaitu next week kita akan ada Top Glove bonus issue, MBL bonus issue, Supermax bonus issue dan Encom bonus issue. Jadi sebab itu you all kena faham perkara ni. Okey, tentang bonus issue. Dividend straightforward lah topik kemudian Alright. Jadi ini yang kita akan bawa. Sebab tu saya tahu ada banyak lagi corporate exercise lain. So untuk alumni, you all akan belajar bersama saya dan Kak Diba, dan sesi corporate action dan juga program live trade amal yang akan berlangsung pada 11 September. Alright.
Siapa yang alumni yang serius, you nak tengok market live dan you nak tengok, nak belajar all the issue tentang right issue, capital reduction. So saya akan bagi link ni dalam group you all nanti. Okay, alright. Dan sumbangan yang you all bayar, sumbangan tu akan disalurkan kepada, insyaAllah kita ada aim 10 madrasah yang kita nak bantu sepanjang bulan 9 dan bulan 10, insyaAllah. Alright, so settle bab tu. Ada soalan? Petgas nak bagi dividen. Okay, tak apa, saya tak cerita about dividen. Let's focus on bonus issue first. Alright, ada soalan tentang bonus issue? Jangan cacar merbakan topik kita malam ni. Topik kita malam ni tentang bonus issue. So let's go through this topic. Alright. Shareholder Nestle tak nak propose bonus issue ke? Itu kena tanyalah owner Nestle kan. Ya, biasanya Kak Diba bersama saya ke? Ada. Kak, ada orang tanya Kak, adakah bonus issue termasuk warrant? Sebagai contoh, kita ada contoh Top Glove Supermax tak ada warrant. Kita ambil apa yang ada warrant? MBL ada warrant. MBL ada warrant saya. Contoh, kalau kita beli saham, contoh MBL, jap. MBL ada warrant tak? Yes. Okey, MBL Kak. MBL juga telah mengumumkan bonus issue. Okey, so ada warrant. Adakah warrant juga dapat Kak? Warrant price juga selalunya akan di-adjust Haji. Tapi dapat tak warrant tu bertambah? Warrant bertambah? Rasanya tak. Harga di-adjust kan? Sekejap ni. Oh, hari tu saya dapat. Yes, sorry. Ada apa? Ada yang dia kata you will also get adjustment in your warrant punya units. Dia tengok apa detail dalam bonus issue tu. Yep. Sama ada warrant akan di-adjust atau tak. Biasanya memang adjusted dan juga pemegang memang dia pun dapat warrant. Okey, biasa. Contoh saya ambil sekarang MBL, nampak? MBL juga MBL Mua Ban Lee warrant juga di sini dia ada cerita pasal free. Maksudnya dia dah ada come dividend ex-date pada minggu hadapan pada saham warrant. Jadi dia akan ada simbol dekat warrant juga. Okey. So kalau macam case MBL, both. Untuk case Top Glove dan Supermax, Top Glove dan Supermax tak ada warrant. Okey, Top Glove dan Supermax tak ada warrant. Yang ada adalah struktur warrant. Struktur warrant tak dapat. Struktur warrant dia tak ada, dia bukan dikeluarkan oleh syarikat. Dan untuk makluman tuan-tuan, tadi saya tunjuk MBL Induk Syariah, warrant syariah. Untuk Top Glove, Top Glove yang warna biru tu semua tak syariah. Jangan salah beli pula. Kau pergi belasah pula warrant yang murah-murah tu kan. Top Glove dia balonnya semua yang Top Glove RM20, dia beli Top Glove RM2, RM3. All the structure warrant yang berwarna biru di skrin saya sekarang ni. Tuan-tuan, ini dipanggil struktur warrant. Struktur warrant tidak patuh syariah. Jadi jangan salah beli. Okey. Ni semua ni tak syariah warna biru ni. Yang syariah hanya induk saja, Top Glove saja patuh syariah. Okey. Alright, settle. Haji, kalau unit bonus issue yang belum masuk account tu macam mana nak jual pada ex-date sebab bukan unit appear? Ya, you dah tahu dah kalau 1 to 1 you akan dapat 2. Kalau tadi untuk Top Glove you dapat 2 free. Untuk Supermax dapat 1. So you gandakan lah. Kalau you ada 1000 unit, kalau kalilah 1, dapat 1,000 free. Kalau 2,000 dapat 2,000 free. Kalau 10,000 dapat 10,000 free. So you can sell jumlah gandaan yang you tahu. Gandaan yang you ada lah. Maknanya kalau ada 1,000 dapat 1,000, kalau 500 dapat 500 kan. So you have double. Nak jual separuh, nak simpan separuh, terpulang. Tak ada masalah. Alright, tak ada masalah. Kalau beli sehari sebelum ex-date tu, tak payah exercise 2 minggu tu. Tak ada mana exercise ni. Ya Allahu Akbar. Tak ada tuan-tuan. Bila apa maksud bonus issue ni? Mana tak exercise pula ni? Ni saya punya maksud bonus issue. Bonus issue ni macam Kak Dibah juga cakap tadi, kita dapat free. Tak ada bayaran. Tak perlu nak exercise. Ex-date tu tarikh orang kata cut off time lah.
Okey, tak perlu nak exercise, tak perlu nak bayar, dapat free je, suka hatilah. Bila you nak jual. Okey, tak ada masalah. Alright, Encom bagi free warrant ya. Encom free warrant. Okey. Jadi semua maklumat tu ada di bursa. Okey, di maklumat di syarikat. Alright, jadi tak ada nak exercise 2 minggu semua, tak ada, tak perlu nak. Itu permaju bukan bonus isu. Ni lain ni, korang ni tak masalah Masalah ni kita mungkin di kalangan tuan-tuan dah terlibat dunia saham, tapi tuan-tuan tak dapat bezakan pun. Permaju bukan bonus isu. Kan? Permaju dia keluar preference share. Dia buat right issue, itu bukan bonus issue tuan-tuan. Sebab tu kena faham ni. Kan? Kena faham beza antara bonus issue, right issue. Banyak. Jadi jangan confusekan diri tuan-tuan. Kalau tuan-tuan berkongsi dengan saya sekarang, the way saya baca, masa tuan-tuan tak faham. Dividen lain, share consolidation lain, bonus issue lain, right issue lain. Tapi you dah semua ingat sama tak? Sebab tu ada banyak perkara lain yang nak kena belajar tuan-tuan. Bonus issue ni Haji dia terhad berapa kali? Tak adalah berapa kali setahun tu, biasa setahun. Ada syarikat-syarikat yang hebat bagi setahun sekali. Tapi jaranglah kita jumpa syarikat bagi bonus issue ni setiap tahun, tak ada. Normally will takes mungkin a few years lah, 2-3 tahun dia akan bagi sekali. Contoh adalah Dufu lah. Dufu je kita tengok, jom. Dufu dah berapa kali bagi? Mari tengok. Dufu kalau saya ambil Dufu, berapa kali Dufu dah bagi bonus issue sebagai contoh lah. Tak, saya suka Penta lah. Contohlah saya ambil Penta. Ya, Penta. Sebagai contoh Alright, Penta berapa banyak dia bagi. Kita boleh scroll down, tengok the history performance yang dia pernah bagi bonus issue ni. So, kita scroll down, kita tengok dividen ni contohlah. So, Penta pernah bagi bonus issue pada tahun lepas. Sebab tu Penta ni luar biasa. Tahun lepas pun dia bagi, tahun ni bagi lagi. Inilah best pemegang saham ni, dapat saham percuma setiap tahun. Kan? Hilang pula dah. Okey. Penta. Alright, Penta sebagai contoh lah. So, kalau bayangkan kalau you ada saham tu pada harga you beli Penta last 3 years, last 4 years kan. Tak kisahlah harga dia mungkin RM1, whatever lah kan. Dia naik RM5, adjusted. Lepas tu dapat lagi saham free. Adjusted, dapat lagi saham free. Jadi kalau tengok contoh Penta sendiri, dia bagi bonus ni since 2004, 2004 dia pernah bagi, lepas tu dia bagi balik 2017, dia bagi 2019, dia bagi 2020. So ini syarikat yang power lah, dia boleh bagi. Sebab biasanya tuan-tuan, bonus issue ni syarikat tu mesti power. Boleh bagi saham free. Kan, kalau tak power, tak bagilah. Dia tak bagilah. Okey? Jadi ini yang kita nak kena tahulah. Okey, jadi kita nak kena tahu. Right? Jadi kalau beli saham macam mana X-Date, dapat tak? Saya dah ulang banyak kali ni. Ya Allah, ya Tuhanku. Kalau X-Date tak dapat, beli sebelum X-Date. X-Date dah tak dapat. Right? X-Date pun harga dah adjusted. Rumusan ni macam ni lah tuan-tuan. Cuba take note, fokus. Nak layak dapat, belilah saham tu bila-bila masa sebelum X-Date. X-Date dah tak dapat. Dan yang memiliki pula kena pegang saham tu sehingga X-Date. Haji, saya beli 2/9 Haji. Atau saya beli 1/9 saya beli, 2/9 saya jual. Saya jual sini. Boleh tak saya dapat? Tak dapat. Kena pegang sampai X-Date. Wah, susah nak faham Ini bahasa mudah aku sampaikan ni. Tak apa. Pelan-pelan. Beli sebelum X-Date. X-Date dah tak dapat. Dan X-Date harga akan adjusted. Boleh tak jual masa X-Date? Boleh jual walaupun saham tak nampak lagi dalam akaun. Okey, tak ada masalah. Tak nak jual, nak simpan pram, tak ada masalah. Hak anda terpulang kepada anda. Okey? Faham? Faham murid-murid? Dah cukup sibuk tak? So boleh delete tak sesi ni? Dah selesai dah. Tak cukup lagi? Tak cukup lagi sibuk. Maksudnya kita ada lagi 8 minit sesi bersiaran. InsyaAllah kita akan delete sejurus 10.30 malam nanti. InsyaAllah. Jadi saya harap kepada mereka yang committed 3,000 orang bersama kita pada malam ni, saya harap anda belajar tentang bonus issue. Alright.
Jadi insya-Allah ada peluang dan ruang lagi, kita ada sesi yang seterusnya, right? Bonus issue dan live trade yang akan berlangsung pada 11 hari bulan. Alumni berapa nak join? Alumni berapa ramai nak join? Alumni, saya bagi laluan kepada alumni dulu. Berapa ramai nak join alumni The Protege? So I pass the link insya-Allah sebentar lagi untuk you all join sesi corporate action. Saya tak nak sekadar semata-mata tengok market, saya nak you belajar setiap topik yang ada, sebab ada banyak lagi topik yang kita tak cover. Kita belajar tentang corporate action, terutamanya tentang capital reduction, tentang share split, share consolidation, right? Mungkin dividends, special dividends, whatever lah tentang corporate action ni yang penting untuk anda fahami. So untuk alumni standby, siapa berminat, dan kita buat live trade. Kalau ada rezeki kita tengok market secara langsung pada hari Jumaat 11-9 nanti. Alright. Kalau saya tak ada soalan lain, Notion dah lepas dah. Notion dah lepas tuan-tuan. Notion dah bagi dah sebelum ni, awal tahun. Dah tak ada dah. Notion dah bagi ni. Tengok Notion VTech Berhad dah bagi dah. Ni kelebihan siapa yang ada saham bonus. Kan, kalau dia miliki saham bonus Notion, saya tunjuk carta dia. Sekarang RM1 kan. Okey, Notion dah bagi bonus issue pada ni dividen ni dividen lain, nampak tak? Ni dividen, cash dividend. Ini saya cerita pasal bonus issue. Bonus issue baru je Notion bagi pada bulan 5 yang lalu. Dan siapa yang ada saham Notion beli masa bulan 5, gaya lah. Sebab saham tu pula melonjak naik lagi. Itulah pulangan luar biasa. Jumlah saham pun double, kan? Maknanya 2 dapat 1, kan? At least you dapat saham percuma ekstra. Jadi bila saham melonjak naik lagi, then saham you, of course you akan untung lebih besar lah. Sebab saham tu meningkat naik, kan? Sebab tu untuk bonus issue ni lebih kepada kita menjadi seorang pelabur, bukan seorang pedagang. Pedagang dia tak mengejar bonus issue, tuan-tuan. Sebab tu kita kena kenal diri kita sebelum kita bertindak untuk membuat keputusan untuk memiliki atau untuk mendapatkan bonus issue, dividen dan sebagainya. Kita kena tahu cap yang kita pakai. Cap kita pakai ni seorang pelabur atau seorang pedagang. Seorang pedagang dia tak mengejar dividen, bonus issue sebagainya. Dia lebih kepada seorang pelabur. Seorang pelabur sahaja yang akan fokus dan membeli dan memiliki saham-saham yang memberi pulangan dalam bentuk dividen dan juga saham percuma, kerana mereka melabur untuk jangka masa sederhana dan jangka masa panjang. Pedagang melabur jangka masa pendek. Jadi sebab itu kita sebelum membuat sebarang keputusan untuk ambil free share ni sebagainya, kita kena tahu objektif pelaburan yang kita lakukan dan kita pakai cap siapa. Kan, jangan buat keputusan contoh nak buat duit pantas. Oh haji saya beli, besok dia split, dia naik, saya untung. Itu kita pakai telik nujum, pak belalang. Kita tak macam tu, tuan-tuan. Kita bukan ahli nujum, besok tak tahu nak jadi apa. Sebab itu kena jelas matlamat pelaburan yang kita buat sebelum kita membuat sebarang keputusan dalam pelaburan yang kita lakukan. Dan sesi malam ini bukan suruh anda beli saham Top Glove ke Supermax. Saya hanya memberi contoh, dan contoh ini bagi tujuan pendidikan dan bukan saranan untuk anda beli atau jual, kerana tanggungjawab pelaburan adalah tanggungjawab diri anda sendiri. Alright, saya harap benda jelas. Clear? Alright, settle. So saya rasa cukup kot sesi malam ni. Ke dah berasap malam Jumaat katanya. Jangan lupa puasa. Jangan lupa puasa besok. Ambil puasa besok kalau boleh. Jangan puasa besok je. Siapa dah puasa hari ni, tahniah. Besok puasa, hari Sabtu pun puasa 10 Muharram. InsyaAllah. Alright. Terbaik sambung terus. Kan? Sambung terus. Alright. Oh dah sampai 1,000 lah. So tak delete lah sesi ni. Notion bagi bonus issue tapi rugi. Mana boleh rugi, Zuhairi? Kalau you simpan tak boleh rugi. Bonus issue by right Notion, how come you rugi? Tak boleh rugi punya. Mana boleh kalau you kata Notion you rugi? You jual salah time. By right you tak boleh rugi. Mana boleh Notion adjusted harga dia below $1. $1. Hari ni harga Notion melonjak sampai RM2. Masa kita tak faham. Kita membuat tindakan beli dan jual, kita tak faham impact dia. Kita tak faham matlamat pelaburan kita. Sebab itu ramai yang membuat kesilapan apabila mengejar untuk mendapatkan bonus issue.
Sebab itu tujuan malam ini saya harap ia memberi manfaat terutama kepada alumni dan protege untuk memantapkan ilmu dan juga kepada anda yang setia bersama dengan sesi-sesi majlis ilmu secara percuma yang kita anjurkan agar anda menjadi pelabur yang bijak, pelabur yang bertakwa. Alright? Okey, settle bab tu. Okey. So saya tanya ni berapa ramai? So saya ulang alumni The Protege, saya akan berikan sesi percuma labur saham hari Sabtu ni. Alright, dan juga pada 9 hari bulan saya akan pecah. So alert dalam grup Telegram, dan juga saya akan utamakan grup Telegram juga kepada semua alumni The Protege untuk sesi corporate action dan juga live trade amal yang kita akan jalankan pada 11 hari bulan. Dan insya-Allah sekiranya saya lihat ada sambutan sempena ulang tahun kemerdekaan negara kita dan juga sempena Hari Malaysia, saya bercadang untuk mengadakan program secara percuma pada 16 hari bulan 9. Alright, program percuma 16-19 sempena cuti Hari Malaysia. Jadi please block your date. Saya akan umumkan program percuma ini supaya kita dapat bebas, kita merdeka negara kita merdekakan diri kita dari segi keuangan. Macam mana nak merdekakan diri kita? Jadi boleh war-warkan, alumni tolong alert dan war-warkan kepada sahabat, kaum keluarga handai. 16-19 saya percaya kita cuti. Pada hari Rabu, tak silap saya, insya-Allah saya nak bawakan program percuma sempena Hari Malaysia. Alright, ini bukan program labur saham tapi program bagaimana nak merdekakan keuangan kita. Alright, melalui pengurusan keuangan yang baik dan juga melalui pelaburan yang boleh kita terlibat. Bukan sekadar pelaburan di Bursa Malaysia, tapi pelbagai lagi pelaburan-pelaburan yang sah dan patuh syariah yang boleh kita rebut di depan mata kita, insya-Allah. Alright, doakan diberi kekuatan, diberi kesihatan yang baik untuk terus berkongsi ilmu baik yang berbayar maupun percuma kepada rakyat Malaysia khususnya, insya-Allah. Alright, tuan-tuan, jadi saya ulang pada alumni untuk labur saham 29 Ogos 5 September saya akan bagi link untuk anda daftar khas untuk anda, alright, secara percuma. 16 hari bulan September kepada semua orang saya benarkan untuk anda turut serta program secara percuma yang saya akan umumkan, yang mana program, tak silap saya namanya program Malaysia Bangkit Melabur. Kan, sempena Hari Malaysia 16 September. Dan juga sebelum tu kita ada program live trade amal 11 September. Topiknya corporate action dan live trade. Saya tak nak anda fokus kepada live trade semata-mata, saya nak anda belajar. Alright, dan projek inilah projek yang kita akan bantu 10 madrasah yang telah saya sebutkan tadi untuk sama-sama kita beramal, moga Allah rahmati dan berkati segala usaha yang kita lakukan bersama-sama, insya-Allah. Okey. Alright, itu topik dah. 16 September Malaysia Bangkit Melabur. Okey tak? Percuma, free. Tak ada masalah, hanya di rumah anda. Zoom macam ni kita akan buat program nanti. So bagi saya nak bawakan topik-topik ni nanti Program ni semua secara online. Di Zoom yang kita akan berikan, of course limited tempat. Jadi pastikan you all daftar lah. Lalu ni jangan risau, you akan dapat privilege. Semua maklumat saya akan berikan dalam Telegram. You ada akses Telegram kan? So semua maklumat dalam Telegram group alumni The Protege sejak 2016 hinggalah 2020. Segala maklumat akan disalurkan dalam grup Telegram. Saya harap ia memberi manfaat kepada anda, terutama di kalangan alumni The Protege. Dan kepada anda yang berminat untuk terus mendalami ilmu pelaburan saham, The Protege 6 dipanggil The Protege Hybrid. Saya tak panggil 6 lah. The Protege Hybrid akan berlangsung pada 26 hingga 28 September. Anda boleh hubungi nombor yang tertera. Right, pada alumni The Protege, saya percaya anda telah lalui prosesnya dan saya percaya you all dah boleh, kepada anda yang belum menjadi keluarga Asrama Academy di bawah program The Protege, anda boleh hubungi nombor hotline yang telah diberikan ini dan insya-Allah anda boleh buat pendaftaran segera. Alright, kita dah buka pun pendaftaran untuk program ni. Begitu juga kepada alumni The Protege yang ingin meneruskan memantapkan ilmu, terutama ilmu technical analysis, right, trading the charts yang akan berlangsung penuh jadual ni pada 12 dan 13 September. Bersama Kak Dibah. Kak Dibah ni dia accountant, dia juga sertifat chartis. Dua-dua dia boleh. Kau tengok kan? You macam mana nak melayan trend saham tu. Tak ada dalam kabut, naik jual cepat, jatuh jual cepat. Masing-masing tak tahu dia buat apa sebenarnya. Kan, sedangkan asas pun dia dah pening. Tapi untuk mantapkan ilmu, jangan lupa sertai program bersama dengan Kak Dibah, Trading the Charts, alright, pada 12 dan 13 September.
Alright? Okay, untuk sesi pada yang dah habis sesi MT, you dapat package combo. So that's your session. Saya percaya you all dah bersedia untuk terus mendalami ilmu pelaburan saham di Bursa Malaysia, dan ilmu ini boleh diguna pakai di seluruh pasaran saham di seluruh dunia. Alright. So tuan-tuan, terima kasih banyak kerana bersama dengan kita pada malam ni. Sekali lagi saya doakan moga bulan Muharram ini bulan orang kata kita nak memperbaiki yang lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Jadi ayuh kita bangkit, kita berusaha, dan kita, apa yang kita lakukan hari ini niat kerana Allah SWT. Kita untung, kita rugi dari dunia pelaburan saham dengan izin Dia Maha Kaya, bukan sebab kita hebat, kita meraih pulangan luar biasa. Tidak. Kerana Allah yang Maha Hebat, Allah yang mempermudahkan segala urusan kita, Allah mengizinkan kita untuk meraih pulangan yang baik, dan Allah jauhi kita daripada rugi yang sia-sia. Alright. So insyaAllah besok sesi closing bell akan saya bawakan secara langsung jam 4.30 petang besok, dan insyaAllah besok juga saya akan bersiaran di Bernama Radio pada jam 6 suku petang. InsyaAllah boleh dengar ataupun boleh ikuti Facebook Bernama Radio pada jam 6 suku petang esok. So 4.30 closing bell di Bursa Malaysia, diikuti dengan 6 suku petang di Bernama Radio bagi topik yang akan saya kongsikan besok lah. So dengarlah besok Okay guys, terima kasih banyak sekali lagi. Saya doakan kepada anda semua yang berkongsi, yang positif, keluarga besar AA yang ada ini, saya doa anda semua kaya berjaya dunia akhirat, dipermudah segala urusan di dunia dan dari akhirat, dan juga dijauhi kita dari perkara yang sia-sia maupun rugi yang sia-sia. Terima kasih. Selamat malam. Terjumpa lagi besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera, dan terima kasih pada semua. Terima kasih pada Kak Dibah yang juga bersama kita, dan insyaAllah kita jumpa lagi pada sesi yang akan datang. Selamat malam.